Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, sebelum kita teruskan dengan kisah seterusnya ini, sebab malam ni adalah kisah daripada Tamar Jalis, sini bercakap dengan Jin. Sebelum kita teruskan, ingin saya mengingatkan kepada anda semua bahawa kita ada grup Telegram. Siapa yang ingin join, tak ada kena bayaran pun. Just klik di link yang saya sharekan di dalam description. Di sana kita boleh bersama-sama memberi pendapat. Saya perlukan sokongan anda semua. InsyaAllah semoga kita menjalinkan ukhuwah juga di dalam sana, InsyaAllah. Amin. Yang seterusnya, satu lagi pembacaan saya berkenaan Tamar Jalis dan juga Tok Awangah. Saya tak ada buat short, maksudnya tak ada saya ubah pun. Saya akan baca ikut apa yang telah tercatat. Cuma kadang-kadang ayat itu typo, saya akan ubah sikit sajalah. Maksudnya untuk nak bagi kesesuaian. Saya tak ada shortkan pun. Mungkin kadang-kadang anda tengok cerita dia tiba-tiba kat sini, pergi kat situ, pergi kat sini, balik apa semua. Itu memang dia punya, orang kata apa, plot twist daripada sang penulis, bukan daripada saya. Saya baca betul-betul sampai setengah jam non-stop untuk anda. Buat apa saya nak tipu, saya nak pendek-pendekkan. Memang saya baca full. Lagi apa Dan seterusnya, kepada mereka yang baru saja menghampiri ke channel Radio 12 Malam ni, bagi peminat Tamar Jalis dan Tok Awangah, juga kisah-kisah daripada novel-novel seram yang lain, anda berada di tempat yang betul. Boleh ikut setiap kisah itu berepisod, telah saya sediakan di dalam playlist. Boleh maraton perlahan-lahan ya. Cuma biasalah, pada mula-mula masa awal saya buat tu mungkin ada kekok sedikit. Lama-kelamaan insyaAllah saya rasa macam terbiasa sikit dengan support daripada kawan-kawan lain. Alhamdulillah. Baik, ngoceh panjang kita tak nak lagi. Kita akan teruskan dengan kisah seterusnya daripada Tamar Jalis, Sri Bercakap dengan Jin, episod yang ke-63 yang bertajuk Nisan Berdarah. Saya terus menekup mata bila kawannya yang memegang parang mengangkat parangnya tinggi-tinggi dan terus menjatuhkan atas lengan penjual. Semua orang di situ mengeluh. Ada pula yang memalingkan muka ke arah lain, tidak sanggup melihat darah dan lengan yang terputus dua. Ya! Saya terdengar suara pemegang parang. Lepas itu saya tidak dengar apa-apa lagi. Semuanya sunyi sepi. Bila saya terdengar suara tepukan tangan orang ramai, saya segera menjatuhkan telapak tangan yang menutup mata saya. Sungguh mengagumkan. Lengan penjual ubat itu tidak putus dua. Tidak ada darah yang menitik di atas muka tunggul. Wajah penjual ubat itu kelihatan tenang saja sambil menggosok lengannya dengan sejenis minyak yang dipamerkan di situ. Sedang penjual ubat asyik menggosok minyak di lengan, pemukul gendang mengambil tombak bermata kapak lalu mengapak belakang penjual ubat itu dengan sekuat hati. Semuanya tidak mendatangkan kesan. Penjual ubat tersenyum. Bahagian belakangnya terus digosok dengan minyak. Dalam beberapa minit sahaja, orang yang berkumpul di situ berebut-rebut membeli minyak tersebut yang harga dia 50 sen sebotol. Bila orang ramai selesai membeli ubatnya, dia pula memperlihatkan kekuatan kulit tubuhnya yang tidak mampu dilukakan dengan senjata tajam. Dia menikam perutnya dengan pedang, dan ternyata pedang itu tidak mampu menembusi kulit perutnya. Orang Melayu mana ada kuat macam saya, ujarnya dalam bahasa pasar yang tunggang langgang. Dia merenung satu-satu wajah orang Melayu yang ada di situ. Kemudian dia mencabar orang Melayu yang ada di situ menunjukkan kekuatan. Seorang Cina tempatan menghampiri penjual ubat. Cina tempatan itu menasihatkan penjual ubat dari Taiwan itu supaya jangan try lah buat macam tu. Perbuatan itu boleh menyinggung perasaan orang Melayu di tempatnya. Penjual ubat dari Taiwan itu tidak mengendahkan pun nasihat Cina tempatan tersebut dan dia terus mencabar dan mencabar.
Kau memang nak cina khas ni. Lu jangan ingat orang Melayu tak kuat, ha? Saya segera menoleh ke kanan. Saya lihat Haji Salim melangkah garisan putih yang ada di situ. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Penjual ubat dari Taiwan terus ketawa. Orang ramai yang ada di situ resah. Mereka bimbang kalau sesuatu yang tidak diingini akan terjadi. Cina tempatan segera menghampiri Haji Salim. Bahu Haji Salim dipegangnya dengan lembut sekali. Alah, Haji ya. Tolong mah. Ayo. Tolong mah, jangan gaduh mah. Ya, dia mah bukan Malaysia punya orang. Dia tak tahu kita punya adat. Ayo. Pulau pujuk Cina tempatan. Saya tahu. Pasal dia ni bukan orang Malaysia lah. Saya mau tunjuk sama dia orang Malaysia ni pun kuat, balas Haji Salim. Saya dah mula terasa kejut dan cemas. Pak Haji, tak usahlah Pak Haji. Ini membahaya semua ni. Pujuk saya pula. Tak apa Tamar, tak apa, balas Haji Salim dengan tenang. Dia menyuruh saya keluar gelanggang. Penjual ubat dari Taiwan tersenyum saja melihat saya dan Haji Salim. Sekarang kalau lu boleh kasih waluka, gua kasih lu sama lu 5 latoi. Kalau gua kasih lu luka, sekarang berapa pula lu mau kasih? Penjual dari Taiwan menyual Haji Salim. Ui, aku slang Cina ni kejap lagi aku sengat. Lagi dia keluar sengat ni ya. Saya lihat muka Haji Salim selamba sahaja. Sesekali memberi isyarat tangan pada Cina tempatan supaya bersabar dan bertenang. Kau tak usah bagi apa-apa. Gua tak mau lu punya wang mah. Dan gua pun gua punya wang tak mau kasih sama lu, ujar Haji Salim dan terus meletakkan lengannya atas tunggul kayu. Nanti lu punya tangan putih macam mana? Tak apa. Betul ya. Betul, semua orang boleh jadi saksi ni. Okey, kita mula. Walau Mumpihong. Ayo. Penjual ubat dari Taiwan itu pun mengambil parang bermata lebar. Lengan Haji Salim ditetaknya dengan sekuat hati. Dia terkejut. Lengan Haji Salim ni tak putus dua ataupun berdarah. Silakanlah. Tetaklah seberapa banyak yang kamu suka, kata Haji Salim. Muka penjual ubat itu menjadi merah padam. Tanpa membuang masa, dia terus menetak sebanyak 3 kali berturut-turut. Semuanya tidak mendatangkan kesan. Penjual ubat itu merenung orang yang mengelilinginya. Masih lah kalau kuku. Sekarang lu kasih pukul saya punya tangan. Penjual ubat pun bersuara. Jangan marah kalau luka, balas Haji Salim. Tak malah, kuat-kuat mah. Silakanlah. Penjual ubat dari Taiwan itu terus duduk mencangkung. Lengan kanannya diletakkan atas tunggul kayu khas. Dia menarik dan menahan nafas. Perutnya kelihatan kempis. Kiri kanan pipinya kelihatan kembung, macam monyet menyembunyikan makan dalam mulut. Haji Salim mengambil parang bermata lebar, berdiri dengan tenang dekat dengan penjual ubat itu. Kedua belah bibir Haji Salim kelihatan bergerak-gerak. Saya kira yang dia ni sedang membaca bismillah untuk melakukan pekerjaan itu. Semua biji mata orang ramai ni tertumpu pada Haji Salim yang memakai serban putih, berseluar kuning dengan baju putih berbutang 5. Ada di antara orang ramai itu berbisik sesama sendiri. Mereka bagaikan tak percaya lelaki yang bertubuh kurus dengan janggut sejemput itu boleh mencederakan lengan penjual ubat dari Taiwan. Dalam keadaan orang ramai yang termengung-mengung itu, Haji Salim pun menjatuhkan parang bermata lebar ke atas penjual ubat. Wah! Suara penjual ubat itu meninggi. Mukanya kelihatan berkerut menahan kesakitan. Urat-urat hijau nampak menonjol menolak kulitnya. Dalam saat-saat begitu, bahagian daging yang membengkak itu menjadi merah dan akhirnya bertukar menjadi hitam kebiru-biruan. Kawan penjual ubat segera menyapukan minyak. Hasilnya tidak ada apa-apa. Makin disapu dengan minyak, makin besar bengkaknya dan penjual ubat beransur lemah. Dia tidak berdaya menggerakkan tangan yang kena tetak itu. Dia cuba bangun, namun usahanya itu gagal juga. Haji Salim segera menghampirinya. Bahu penjual ubat itu disentuhnya dengan jari kelingking kiri. Lu bangun, kata Haji Salim.
Penjual ubat itu terus bangun, tetapi lengan yang kena tetak itu kelihatan terkulai dan terus bengkak. Mukanya terus berpeluh. Haji Salim terus menjamah jari telunjuk kanan penjual ubat. Jari itu direntapnya hingga berbunyi. Beberapa minit kemudian bengkak yang membatas di lengan berangsur kurang dan akhirnya terus pulih seperti sedia kala. Kesan mata barang masih kelihatan seperti satu garisan di lengan penjual ubat itu. Orang ramai yang menyaksikan peristiwa itu tercengang. Beberapa orang anak muda menghampiri Haji Salim. Mereka bertanya sesuatu pada Haji Salim yang berbadan kurus itu. Lu memang kuat, mah. Wah, sudah kena sengat. Penjual ubat itu merenung muka Haji Salim. Ini semua Tuhan punya kuasa lah, jawab Haji Salim pendek. Penjual ubat itu segera menghulurkan wang RM500 pada Haji Salim. Dengan wajah yang tenang, Haji Salim pun menolak. Tak naklah. Apa pasal, Mak? Kita sudah janji. Saya bukan mahu lawan itu macam. Saya panas hati bila lu cakap orang Melayu ni tak ada kuat dan tak boleh lawan sama lu. Saya sudah banyak tempat pergi, belum ada orang Melayu yang berani lawan, Mak. Jadi saya ingat orang Melayu memang tak kuat. Lu silap. Orang Melayu ni tak suka tunjuk-tunjuk kuat itu macam. Tapi kalau sudah lu cakap besar, saya mesti mau cuba, mah. Lu betul-betul punya haji, mah. Bukan main punya haji. Ya, balana punya badan banyak kurus, tapi hati banyak kuat. Sudahlah kawan. Sekarang saya tak mau lagi cakap itu macam. Lu selupa saya punya saudara. Penjual ubat itu terus bersalam dengan Haji Salim. Penjual ubat itu terus mengemaskan kesemua bahan-bahan perniagaan, disumbatkan ke dalam kereta Morris Minor yang berwarna hitam. Kita kawan, mah. Tak mau lawan-lawan, kata penjual ubat itu dan terus masuk ke dalam kereta. Dia meninggalkan tempat itu menuju ke arah tapak. Saya dan Haji Salim meninggalkan tempat tersebut. Kami menuju ke tempat motosikal yang diletakkan berhampiran dengan warung penjual kopi. Bila saja Haji Salim memegang motosikalnya, Cina tempatan yang menegah dia beradu tadi datang menghampiri. Terima kasih. Lu sudah ajar itu orang. Dia cakap tak baik. Macam dia saja yang kuat. Lagi satu dia cakap selalu kata Melayu tak kuat. Dia macam suruh Melayu sama Cina gaduh, kata Cina tempatan itu. Tak apa. Saya ingat dia ni mesti terus balik ke Taiwan dan tak mahu datang ke sini lagi. Saya harap itu macam dia bukan Cina Malaysia, mah. Dia tak tahu kita sini tak kira Melayu, Cina, India semua mau hidup baik dan satu hati. Saya ulam. Yang tu saya tambah. Sudahlah. Lu siapa nama? Saya nama Ling Kim Seng. Lu siapa nama? Saya Haji Salim. Mai. Terima kasih. Sama-sama. Cina tempatan itu meninggalkan saya dan Haji Salim. Dia menuju ke arah kiri jalan. Saya lihat dia naik basikal menuju ke arah kawasan perlombongan yang tidak berapa jauh dari Pekan Temu. Bila Haji Salim menghidupkan enjin motosikal, beberapa orang pemuda menghampirinya. Mereka terus mengulurkan tangan untuk bersalam dengan Haji Salim. Enjin motosikal terus dimatikan. Haji Salim terus berdiri di tengah kumpulan para pemuda yang berjumlah di antara 5 hingga 7 orang itu. Kami mahu menuntut ilmu dari Pak Haji ni, salah seorang daripada pemuda itu menyampaikan hasrat hati. Saya ni mereka langsung tak pandang. Saya bagikan tak wujud di situ. Haji Salim merenung wajah mereka satu-satu dengan tenang. Minta maaflah. Aku ni bukan orang handal, jawab Haji Salim. Tak usahlah jadi harimau yang menyembunyikan kuku. Kami dah lihat kemampuan Tuan Haji tadi, balas jurucakap pemuda itu. Semuanya dengan izin Allah. Kalau mahu mencari sesuatu, kau pelajarilah isi Quran. Ingat, sebelum itu kau harus mengenali Allah terlebih dahulu. Apa maksud Pak Haji? Kalau diizinkan oleh Allah, semua perkara boleh berlaku. Tetapi kalau kamu tak mengenalinya, bagaimana kamu mahu minta pertolongan darinya?
Kami ni mahu mengenali Allah dengan pertolongan Tuan Haji. Carilah ilmu tu, tapi bukan pada saya. Ingat ya, menuntut ilmu atau belajar tu memang dituntut oleh agama Islam. Hukumnya fardu kifayah. Haji Salim menepuk baju pemuda yang menjadi jurucakap kumpulan itu. Saya lihat pemuda itu resah tidak menentu sambil merenung wajah kawan-kawannya yang lain. Tamar, kita pergi sekarang lah, kata Haji Salim pada saya. Menjerit-jerit pula lori. Dia terus menghidupkan enjin motosikal. Dia duduk atas motosikal dan Haji Salim mengangkat tangan kanannya sebagai tanda selamat jalan. Akhirnya, bahagian depan warung dan kumpulan pemuda itu kami tinggalkan. Kami pun terus menuju ke kampung Haji Arif. Sepupu Haji Salim menyambut kami. Tengah hari itu, kami makan di rumah sepupunya. Kira-kira jam 4, kami pun kembali ke kampung dengan membawa benih durian dari jenis yang baik punya. Dekat waktu senja, kami pun sampai di rumah. Haji Salim memberikan saya 2 pokok benih durian. Kau tanam dekat rumah ni, kata Haji Salim. Masa kau menanamnya, bacalah bismillah dan selawatkan Nabi 3 kali. Ya Pak Haji, saya faham. Saya pun meninggalkan rumah Haji Salim menuju ke rumah nenek. Waktu itu hari pun dah beransur gelap. Saya melangkah dengan cepat sekali. Sampai dekat pokok besar, langkah saya tidak serancak mula melangkah tadi. Hati saya berdebar. Saya menoleh ke kiri. Saya terpandang tubuh manusia berdiri di balik pokok yang besar. Kerana pandangan pertama tidak berapa jelas, saya memandang untuk kali yang kedua. Saya lihat Datuk berdiri di situ. Tapi bila saya panggil namanya, Datuk terus menghilangkan diri. Rasa cemas mula menguasai diri saya. Mustahil sangat waktu menjelang maghrib Datuk mahu berada di situ. Kalau Datuk, bila namanya dipanggil, dia confirm menyahut. Anehnya, kenapa setelah namanya disebut, Datuk terus menghilangkan diri? Timbul pertanyaan dalam diri saya. Saya terus renung ke arah pokok besar itu untuk kali yang ketiga. Di tempat yang sama, di tempat saya melihat Datuk berdiri tadi, diganti pula oleh seorang perempuan yang memakai serban putih. Perempuan itu menggamit saya, menyuruh saya menghampirinya. Kali ini saya sudah dapat memutuskan bahawa apa yang saya lihat itu bukanlah manusia, tetapi syaitan yang menyerupai manusia. Saya terus membaca ayat Al-Kursi. Sampai tamat ayat itu saya baca, perempuan yang memakai serba putih itu masih juga tersenyum. Kerana takutnya terlalu kuat menguasai diri, saya terus berlari dengan sekuat hati. Benih durian saya campakkan. Sampai di rumah, saya lihat nenek dan Datuk berada di muka pintu menanti kepulangan saya. Mereka tidak bertanya bila melihat muka saya pucat. Datuk menyuruh saya mandi. Baju yang saya pakai dilarangnya untuk dibawa masuk ke rumah. Saya tak bertanya kenapa Datuk dan nenek melarang saya bawa masuk baju tu. Apa yang saya alami sebentar tadi tidak pun saya nyatakan pada Datuk. Saya rasa peristiwa itu adalah kecil dan tidak wajar diberitahu pada mereka. Mungkin apa yang saya lihat itu memang betul ataupun mungkin tidak. Sebabnya bila seseorang itu sudah dikuasai rasa takut, tunggul pun disangka hantu. Selepas makan malam, apa yang saya alami bersama dengan Haji Salim di temu itu, saya ceritakan juga pada Datuk. Anehnya, saya tak nampak pun Datuk merasa terkejut dengan apa yang telah saya alami itu. Kerana itulah aku suruh kau ikut dia. Kau harus sedar, Tamar. Orang yang berilmu ni kan, dia tak pernahnya nak tunjuk ilmunya tu pada sebarang orang dan sebarang tempat. Untuk apa ilmu tu kalau tak ditunjukkan pada orang tu? Ilmu bukan untuk ditunjuk pada sesiapa. Ilmu tu untuk menolong orang dan untuk kegunaan sendiri. Yalah, saya faham. Datuk tersenyum mendengar cakap saya itu. Bagaikan faham. Bila saya berkata begitu, artinya saya dah tak nak dengar ceramahnya. Bila aku mahu menerangkan sesuatu, kau ni cuba melarikan diri daripada mendengarnya. Rungut Datuk. Saya terus bangun masuk ke bilik. Saya menatap majalah hiburan sambil berbaring di atas katil. Saya terdengar suara Datuk membaca Yasin dengan lantangnya. Makin lama makin sayup terdengar suara Datuk dan akhirnya saya dah tak terdaya untuk menahan sepasang kelopak mata saya daripada bercantum. Kubur. Saya merasa pelik bila Haji Salim sembahyang maghrib di rumah Datuk. Lepas solat maghrib, mereka membaca Quran. Bagi nenek, perkara itu merupakan sesuatu yang ganjil. Ada apa rancangan ni Haji Salim dengan Datuk kamu? Tanya nenek.
Petang ni, petang apa ni? Petang Jumaat. Dan malam ni mana Jumaat lah. Oh, ni tahu Datuk dan Haji Salim nak pergi ke kubur lama tengah malam ni. Kubur lama? Nak buat apa? Itu kenalah tanya dengan Datuk. Nenek terdiam. Matanya tajam merenung muka saya. Dan saya pasti nenek tidak akan bertanya pada Datuk berhubung dengan hal tersebut. Bukanlah perangai nenek mahu mengambil tahu tentang gerak-geri seorang suami. Untuk apa Datuk dan Haji Salim nak pergi ke situ, Tamar? Begitu lembut suara nenek. Renungan matanya cukup redup meraut seluruh paras saya. Dia orang nak tengok kerana orang puja kubur lama. Nak tangkap orang tu ke? Entahlah, saya pun tak tahu. Bagus juga tu, menghalangkan orang membuat maksiat, balas nenek. Dia terus bangun menuju ke dapur. Tentu nenek membuat air kopi untuk Haji Salim dan Datuk. Lebih kurang pukul 12 malam, Datuk dan Haji Salim berhenti membaca Quran. Datuk terus menepuk bahu saya dengan kasar. Orang baca Quran kau tak ikut sama. Kau tak sengguk-sengguk. Dah macam burung hantu, kata Datuk. Haji Salim ketawa sambil menghirup air kopi. Saya lihat ada 6 cawan kosong di situ. Ini bererti Datuk dan Haji Salim terpaksa berhenti dari membaca Quran sebanyak 6 kali kerana minum kopi. Haji Salim ni mengikut petua Datuk. Biasanya Datuk kalau minum kopi, dia tidak akan menggunakan cawan yang sama. Dia akan menukarkan cawan setiap kali menuang air kopi yang baru. Cara itu Datuk lakukan bila dia mahu melaksanakan sesuatu tugas yang dianggapnya terlalu berat dan sukar. Dah sampai masanya untuk kita berangkat ni. Datuk renung ke muka Haji Salim. Perlahan-lahan Haji Salim menganggukkan kepala tanda setuju. Datuk terus sarungkan baju hitam serta seluar hitam ke tubuh. Kepalanya dililitkan dengan kain kuning sebesar 2 jari. Haji Salim pula tidak menukar pakaiannya. Dia memakai seluar Melayu berkaki besar. Bajunya dari kain batik Jawa yang terpamer lukisan wayang kulit. Songkok putihnya terletak kemas di kepala. Golok pendek terselit di pinggang. Biar betul Haji Salim ni nak masuk hutan kot. Kalau kau nak ikut Tamar, marilah. Suara Datuk merendah. Kain pelikat saya gantikan dengan seluar kuning. Baju tim merah saya pula ditukarkan dengan baju Melayu cekak musang. Datuk menyelitkan rotan semambu yang panjangnya kira-kira 2 depa ke celah ketiak. Ada tugas baru yang Datuk berikan pada saya. Saya disuruh membawa lampu suluh. Tanpa banyak cakap, kami pun turun dari rumah, berdiri di halaman rumah sebentar. Kita melangkah sekarang. Datuk mengeluarkan arahan. Kami pun melangkah menuju ke arah kubur lama. Datuk mengarahkan pada saya, jangan memasang lampu kecuali arahannya sendiri. Memang tak selesa berjalan dalam belukar waktu tanpa menggunakan lampu. 2-3 kali juga saya tersepak tunggul dan akar kayu. Saya tak beranilah nak buat bantahan. Malam itu, keadaan langit cerah. Gumpalan awan hitam nampak berarak lembut menuju ke arah barat daya. Saya kira tak lama lagi hujan pasti turun. Dan hal itu saya bisikkan kepada Haji Salim. Mengikut pengalaman aku yang sudah-sudah, hujan akan turun menjelang subuh ni, balas Haji Salim perlahan. Datuk pula terus meredah hutan. Sesekali kelihatan cahaya kilat menangkap di kaki langit. Deru angin malam terus juga menampar-nampar ke gendang telinga. Terdengar ngiau kucing jantan mencari kucing betina. Suara campuk dan burung hantu terdengar sayup-sayup. Begitu juga dengan suara anjing menyalak sesuatu di malam yang dingin. Angin malam yang menyentuh kulit muka dan leher membuatkan saya terasa seram. Selalunya kalau berjalan malam saya terasa takut. Tetapi malam itu saya rasa takut saya itu tidak terjadi dalam diri saya. Apa yang ada ialah rasa berani dan tabah. Secara kebetulan pula saya berjalan di tengah. Di hadapan saya Datuk dan di belakang saya ini Haji Salim. Haji Salim terus menyuluh ke arah pangkal pokok yang bergoyang dalam suluhan lampu picit. Serentak dengan itu terdengar suara ngauman yang memanjang. Belum pun sempat Datuk bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan, satu lembaga menerpa ke arah Datuk bersama ngauman yang cukup kuat. Datuk rebah ke bumi. "Rimau kumbang ni Haji," pekik Datuk. Haji Salim mendekati Datuk.
Dengan tangkas, dia menendang badan harimau yang mahu menggigit lengan Datuk. Dengan sekali tendang saja, harimau itu terpelanting dan terus hilang. Kesannya pula tak dapat dicari. Ayah, bangun, kata Haji Salim. Ke mana dia pergi? Biarkanlah dia. Pelik, rungut Datuk sambil bangun. Perjalanan diteruskan lagi. Kami bertiga menyeberangi anak sungai. Airnya terasa cukup sejuk sekali. Haji Salim menyuruh saya melangkah dengan perlahan. Dia tak nak air sungai yang diranduk itu mengeluarkan bunyi. Langit sudah kelihatan tidak cerah lagi. Di mana-mana kelihatan awan hitam yang bertumpuk-tumpuk. Angin terus bertiup agak kencang dari tadi. Dahan-dahan mati terus jatuh. Bunyinya macam orang berlari. Semuanya Datuk dan Haji Salim buat tak kisah. Kami pun sampai ke tebing dan terus memanjatnya. Dari situ kami mula tercium bau kemenyan yang cukup hebat dibawa oleh angin. Jalan perlahan ke arah kubur lama, perintah Haji Salim. Ya, jawab Datuk pendek. Lebih kurang satu rantai mahu sampai ke kubur lama. Kami melihat cahaya api di atas kubur. Kami juga terdengar suara orang yang bercakap yang disertai dengan suara tahlil. Datuk menyuruh saya dan Haji Salim merangkak seperti dirinya. Kami pun merangkak menuju ke arah kubur lama. Lebih kurang 2 kaki mahu sampai ke kawasan kubur lama. Datuk menyuruh saya dan Haji Salim duduk sambil merenung ke arah kubur lama itu. Dengan pertolongan cahaya api dari pinggir kubur itu, saya dapat melihat dengan jelasnya kira-kira 10 orang sedang mengelilingi kubur yang berbatu nisan tinggi dan besar. Mereka semuanya memakai kain hitam dan kepala mereka juga bertudung dengan kain hitam. Di bahagian kepala nisan terdapat tempat perasap dengan bara yang merah menyala. Ish, ini apa ni, Freemason ke apa? Ada orang yang melemparkan kemenyan ke dalam tempat bara. Saya tak dapat memastikan dengan tepat apakah orang yang duduk sebelah kanan atau sebelah kiri yang melemparkan kemenyan ke dalam tempat bara itu. Ada orang yang ditugaskan untuk menjaga api di pinggir kubur. Orang itu memegang kayu panjang untuk menolak tunggul-tunggul kayu ke dalam api. Dengan itu, api tersebut terus menyala sambil mengeluarkan bunga-bunga api yang halus terbang ke atas. Salah seorang daripada mereka terus bangun, menatang seorang kanak-kanak kecil. Kanak-kanak itu didekatkan pada api. Tiba-tiba, kanak-kanak itu menangis. Pulangkan pada aku. Dia anak aku. Terdengar suara perempuan. Aku boleh pulangkan. Tetapi suara orang yang menatang kanak-kanak itu adalah orang lelaki. Tapi apa? Tanya orang perempuan tu pula. Biar aku potong lehernya. Untuk apa? Ini kan janji kita dulu. Nanti ibunya marah. Aku ni cuma menjaganya saja. Jadi, ini bukan anak kamu kan? Kamu curi dari ibunya? Ya. Dia ni hak aku. Suara orang lelaki itu mula meninggi.